external microphone clip mic dia boleh sambung dengan ni transmitter. Okay, kita tarik lah. So yang ni adalah Saramonic. Ada manual, korang nanti sekali. Tu dia ada transmitter dengan receiver lah. Okay, yang ni adalah Blink 500 receiver. Biasa receiver ni kita letak sebelah kamera kita, kita link dengan 3.5 jack lah, smartphone ataupun DSLR ataupun mirrorless kamera lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, selamat berpuasa. Alamak, tak tutup kipas sekejap. Saya tutup kipas. Tak pakai topi. Tunggu sekejap. Kita akan live stream. Tapi kita nak sampaikan mesej pesanan sebenarnya. Mesej pesanan daripada bumi. Daripada bumi. Hari ni kita akan sampaikan mesej pesanan daripada bumi. Sekejap Okay. Tapi gambar saya tak clear ni. Sekejap, saya nak check. Gambar okey tak gambar? Rasa gambar saya tak berapa baik. Gambar saya ni pecah-pecah tak? Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Tak dapat. Tak ada line. Tutup dulu suaranya. Salah. Mana gambar dia tak clear. Sekejap Kita nak gambar dia. Macam mana? Long Tiger pula. Duan ni. Duan pergi KL ke? Abang Duan ada pergi KL ke? Ya. Mana gambar nak bagi cantik lah. Aduh. Saya ni benda baru. Misteri mas bukan. Mana gambar. Gambar nak bagi cantik macam mana? Ada setting ke? Cik Den? Cikgu? Cik Den pula. Mana gambar nak bagi cantik? Ni ke? Ini ke mesejnya? Gambar nak bagi cantik. Kan? Mana? Ada setting ke? Oi, Tuan, ada setting ke ni? Nak gambar nak bagi cantik ni? Gambar pecah. Apa saya tak syak? Mau iPhone 11 ke? Kena pakai iPhone 11 ke? Tapi ada setting dia ni. Mana setting dia ni? Aduh, kita tak reti. Tak ada setting? Takkan pecah. Awak nampak clear tak, Ming? Awak tengok clear tak, Ming? Clear. Ke kena baring? Boleh baring ke?
Aduh, internet slow. Internet lain ni Unify ni. Ya. Sekejap buka pintu mungkin. Buka. Okey tak lain? Gambar macam VGA. Aduh. Tak nampak ni, banyak mesej ni. Banyak nak sharing ni. Nampak ni? Aduh. Macam mana ni? Macam mana? Takkan lain Unify slow ni. Aduh. Ini sabotaj ni. Sabotaj. Come on. Lain sikit. Lain tak betul. Tolonglah bantu bagi gambar cantik sikit. Atau rapatkan lagi aku. Rasa rapatkan lagi dah. Rapatkan sikit. Kita try rapatkan. Aduh. Kita try rapat. Rapatkan lagi. Tengok macam mana pergi dia. Kita tengok bila dirapatkan. Tengok hasil tu. Atau dia ada subjek depan ni. Gini kita tepi ke laptop ni. Bukan Apple bayar pun. Bubur Apple. Pakai saja barang Apple. Apple patut bayar sikit. Sekejap kita tengok lagi. Aduh. Macam mana ni? Agak dia fokus kat lampu tu. Kita alih sikit Apple ni. Sekejap dia lag sikit. Okey. Siapa ada dalam live? Macam mana gambar selepas saya rapatkan telefon dan saya alihkan komputer saya? Saya nak tengok komen sebenarnya komputer ni. Dan gambar ni saya pakai kamera handphone je. Jadi tu yang saya tak pakai lah kamera depan. Kamera depan teruk sangat. Malu kita orang raut ni. Biar pakai kamera belakang. Cik Ravina, macam mana gambar okey tak? Sama je? Alamak, sama je. Aduh, fair lah. Macam mana nak pergi lebih jauh? Macam mana nak pergi lebih jauh ya? Kalau saya rekod video YouTube, memang dia boleh pergi jauh. Tapi syarat dia suruh buat live. Bila live, kamera depan iPhone 11. Dia recommend iPhone 11 tu. Mentang-mentang dia pakai iPhone 11. Tunggu. Tapi mahal sangat lah Min. Mahal lah. Kalau 2,000 okey lagi. Ini sampai 6-7 ribu. Nampak flawless. Flawless ya. Okey, Toys R Us. Jangan lupa like Papa Gaming Wolf. Papa X Wolf Gaming. Ni malam boleh perang-perang Muhammad Fidah tak minat main perang-perang? Muhammad Fidah tak minat come on lah. Sampai boleh nampak nasi kat tepi bibir. Sudah nampak nasi tepi bibir. Mati. Jangan nampak nasi tepi bibir. Mana tu? Alamak. Ambil sikit. Kejap kita miss call sikit mana badan yang patut ni. Sebab dia kena support juga sikit. Nanti panggil dia sikit. Live kata. Tak boleh perang lagi. Ini kita nak hantar satu pesanan daripada bumi.
Sebelum tu kebetulan naik pula notification. Abang Lee nasi kukus ayam dara. Abang Lee nasi kukus ayam dara memang terbaik guys. Kalau nak beli nasi kukus ayam dara, pergi dekat page Facebook dia, DM dia. DM ikut page Facebook dia. Naik lagi notification. Dia hantar kat Suara Penduduk Raut. Liran nama dia. Orang gambar budak pakai buah tembikai atas kepala. Gambar buah tembikai atas kepala. Okey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ni kita dapat bersama untuk menyampaikan sedikit mesej daripada bumi, dan saya terpanggil untuk menyampaikan perkara ini kerana atas rasa tanggungjawab kita sebagai orang Malaysia, tanggungjawab saya sebagai ibu bapa, tanggungjawab saya sebagai guru. Jadi kalau saya tak sampaikan mesej daripada bumi ni, mungkin pada masa hadapan kita akan cerita ke hadapan. Wah, ini panjang ini ke hadapan. Dan maksudnya masa depan kita nanti akan berlaku sesuatu yang tidak baik untuk anak dan cucu cicit kita nanti. Sebab perkara ini jika berlaku boleh mendatangkan sesuatu yang tidak baik lah. Kerana benda ini adalah masalah yang mana orang kata masalah besar jugalah. Memang besar lah. Kalau bagi saya dah lihat sendiri. Saya pun ada pergi 2-3 tempat. Dan lalu tepi tu pun tak tahan. Memang dia radius tempat tu pun 2-3 kilometer. Dia akan makan 2-3 kilometer. Jadi benda ni berlaku kerana kita juga, tuan-tuan dan puan-puan. Benda ni berlaku kerana manusia tu sendiri sebenarnya. Manusia tu sendiri kalau dia buat betul, buat dengan cara betul, maksudnya tidak pentingkan diri sendiri, masing-masing bekerjasama, manusia ni dapat membantu bumi ni. Apa benda kilat? Kau bumi lah, manusia lah kan? Apa benda ni? Apa benda? Dadah ke? Kau ni dulu kerja PPDA, bahagian dadah, kau nak cerita dadah ke? Dadah dah habis bagi dekat orang yang bekerja tentang PPDA sekarang. Saya dah jadi cikgu. Saya jadi cikgu di SK Raut Jaya, mengajar kelas pendidikan khas. Murid 6 orang. Murid 6 orang, 5 lelaki, 1 perempuan. Tapi sekarang sekolah tutup. Pembelajaran melalui online. Jadi terpanggil lah untuk buat video ni. Kebetulan datang sekolah kan, buat online. Jadi kita nak sampaikan mesej daripada bumi. Mana lagi? Aduh ni, mana lagi ni? Tak sampai lagi. Mana? Share sikit. Share dalam grup sikit. Tengok macam mana dia boleh pergi. Share dalam grup sikit. Bantai dalam Penduduk Raut ni. Apa guna kita buat Penduduk Raut tak? Ni dia, ambil kau. Buat Penduduk Raut sendiri tak nak guna. Rugi. Guna. 100,000 followers dia 100,000 orang masuk. Apa benda lah dia orang kan, garut-garut dalam Penduduk Raut tu tapi tak sampaikan benda betul. Jadi hari ni benda ni saya nak sampaikan kepada kita ni, untuk kita dapat mesej ni. Mesej daripada bumi ni yang saya nak sampaikan pada hari ni. Minta tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong share video ni. Saya bukan apa kalau saya tak sampaikan, kalau Allah tarik nyawa saya pada hari ini, saya rasa bersalah jugalah. Dah lah dapat gaji, kerjanya kurang dari rumah kerja tak. Yalah benda virus, bahaya. Jadi saya nak cerita benda ni pun dia akan berkembang macam virus. Satu hari nanti dia akan jadi virus juga kepada kita rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, penduduk negeri Pahang, penduduk Raut. Penduduk Raut kan. Raut pecah pula. Kampung Dong, Kampung Ulu Dong, kampung apa lagi? Pamah Kulat. Pecah lagi. Kampung Peruai, kampung Pamarawah, kampung. Panjang kan? Apa je Kilat? Kau panjang sangat muka dimah kau ni Cikgu Kilat. Mesti kena panjang dulu.
supaya ramai sikit orang tengok baru sedap. Kalau tak ramai buat apa? Yang kilat bagi besen 6 orang. Buat YouTube tengok 6 orang. Hari ni kita nak sampaikan biar satu Malaysia, biar orang Malaysia ni terbuka minda, terbuka mata dan berfikir betapa pentingnya mesej daripada bumi yang saya nak sampaikan hari ini, biar dia berkembang dan spread kepada semua orang, insya-Allah. Walaupun gambar dia tak berapa jelas. Aduh, gambar tak berapa jelas. Saya sendiri dapat tengok lah, supaya tuan-tuan kalau komen saya boleh baca dan respon terus. Kalau penting saya boleh jawab komen tuan-tuan dan perempuan tu. Tapi yalah, internet pula mungkin ada masalah jugalah time PKP dengan internet. Memang slow. Jadi harap saya dapat bersama tuan-tuan dan puan teruslah. Memang terus live ni berjalan. Saya pun tak pasti sebab dekat komputer saya dia punya skrin dah berhenti. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan dapat kot, sebab live notification tu saya dapat. Dekat atas tu saya dapat ada 35 orang mata. Okey, jadi saya tak nak ambil masa tuan-tuan dan perempuan sampai sejam 2 jam. Saya bukan datang nak jual barang. Tapi saya nak datang pada hari ini untuk memanjangkan pesanan mesej ini daripada bumi kita. Yang mana bumi kita? Apa benda bumi kita ni? Yang kita pijak sekarang ni ialah bumi kita, tanah air kita. Berperang sana, berperang sini dalam Facebook, menegakkan tentang maruah kita semua, tapi kita terlupa nak memperjuangkan tentang bumi kita. Jadi hari ni saya datang live ni saya buat untuk kita menyampaikan mesej tentang bumi kita. Alhamdulillah lah, like yang view dah 36 orang. Jadi saya start teruslah supaya tak buang masa. Tuan-tuan dan puan-puan, harap boleh tengok gambar ni. Nampak tak? Gambar ni memang tak berapa clear dan jelas. Kurang color. Color kurang sebab printer tu lama tak pakai tu hari. Adalah dekat sebulan lebih kan tak pakai. Jadi dia punya color dah problem. Saya sedang tunggu kedai komputer buka, saya akan tukar dia punya cartridge. Jadi bila tukar cartridge mungkin color dia lawa sikit. Okey, gambar ni tuan-tuan dan puan-puan, ni ada sungai ya. Ni ada sungai dan ini ada lambakan sampah tuan-tuan dan puan-puan. Ini ada lambakan sampah yang berlaku. Kenapa benda ini boleh berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa sampah sarak ini dibuang ya? Dibuang di tepi sungai, dibuang secara haram. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita sebagai rakyat Malaysia melakukan perkara ini tuan-tuan dan puan-puan? Bahayanya sampah-sampah ini, sebab apa saya cakap yang bahaya? Dia mula dengan sekelompok aja, sekumpulan aja, sekecil ini aja sampahnya, dan akhirnya sampah ini akan berluas dan akhirnya dah penuh lah atas tebing ni. Air hari hujan, air sungai besar, dan air sungai akan bawa sampah ni masuk ke dalam sungai ni ya. Sampah akan berada di dalam sungai dan sekarang ikan akan makan sampah-sampah ini. Jadi ikan yang terhasil adalah ikan sampah lah. Dia dah makan sampah yang kita sebagai manusia buang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapalah kita sebagai manusia begitu zalim kepada bumi? Kenapa kita begitu zalim kepada bumi? Kita membuang sampah sarak sesuka hati. Maksudnya kita membuang sampah haram di tempat yang haram. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan kita menjadi sebegini pentingkan diri? Tuan-tuan dan puan-puan, sampah di dalam kereta, keluar berjalan pergi Kuala Lumpur ya. Keluar berjalan pergi Kuala Lumpur, ada sampah. Keluar buka tingkap, buang. Buka tingkap, buang. Tengok kereta belakang tak ada, kereta depan tak ada, buang. Penuh sampah tepi-tepi jalan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan berlakunya perkara seperti ini? Ini adalah kerana kita sebagai rakyat Malaysia yang tidak memikirkan apa yang akan berlaku kepada anak cucu cicit kita, yang suatu hari nanti mereka yang akan hidup di muka bumi ini, dan kita ni yang akan hidup di dalam tanah kubur. Kita yang akan meninggal dunia, kita yang akan pergi. Jadi kenapa
berlakunya perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita tak penting pun? Lantaklah, nanti anak cucu cicit kita pandailah nak kutip sampah yang kita buang. Pandailah dia orang nak settle sampah yang dia orang buat. Tapi bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Mesej saya yang saya nak sampaikan hari ini, kerana kita perlu mulakannya. Mereka akan mencontohi apa yang kita akan buat. Mereka akan mengikuti apa yang kita buat. Kalau hari ni kita ajar dia orang buat, maksudnya ajar dia orang tentang 3 tong sampah ni, kan? Kita ajar dia orang tentang 3 tong sampah ni, dia orang akan buat. Dan kita juga kena buat. Kita juga kena menjalankan kita semula ini, tuan-tuan dan puan-puan. Lambakan sampah yang berlaku pada masa hari ini yang akan memenuhkan semua pusat-pusat pembuangan sampah, pusat yang berdaftar penuh. Memang tak boleh settle. Dia tarik, dia tolak, dia tarik, dia korek, dia gombor, dia buang, dia apa, dia jadi bukit. Dia jadi gunung, tuan-tuan dan puan-puan. Sampah yang kita buang itu menjadi gunung. Gunung ganang. Kalau lalu dekat Gambang yang nak pergi ke Terengganu tu, Bukit Besi je. Tuan-tuan akan, saya ingat 2 km, 3 km daripada situ dah dapat bau dah. Bau sampah yang kita marah sangat kan. Bau busuk. Itu tuan-tuan dan puan-puan berlaku hasil daripada kita tidak membuang sampah dengan cara yang betul, cara yang pandai, cara yang cerdik. Kita bukan susah sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Pergi pasar raya balik bawa cebek, beg plastik, dalam beg plastik ada plastik lagi, dalam baru ada ayam. Jadi ada 2 plastik, tuan-tuan dan puan-puan. Plastik yang ayam tu memang busuk kalau kita terus simpan. Tuan-tuan pergi dekat sinki rumah, basuh dulu plastik tu, dan tuan-tuan buka dia, terbalikkan dia, tuan-tuan boleh jemur dulu plastik tu. Bila tuan-tuan jemur dan keringnya plastik tu, dia dah tak ada bau lagi. Dia macam plastik biasa. Tak percaya, tuan-tuan buat dulu. Kalau tuan-tuan terus pangkar, memang tuan-tuan rasa kilat cakap je. Sebab saya dah buat. Bila saya dah buat kan. Bila saya dah buat, jadi benda tu betul lah. Tuan-tuan cuba buat dulu. Jangan terus cakap, mana boleh plastik ayam kau simpan. Ni cara kita nak bantu bumi kita. Dah apa benda yang nak buang dalam tong sampah tu? Dah makanan yang tu, hasil makanan kan. Apa lebihan-lebihan makanan tu lah letak balik dalam plastik tu. Boleh buang. Tong kat rumah satu je kilat. Satu je, warna hijau. Sekarang ni kalau kat Raub warna hijau, ada tulis alam flora, 1 tong je. Macam mana nak buat semua tu? Tu nak 3. Tak apa, tuan-tuan dan puan-puan letak dalam plastik, tuan-tuan asingkan sendiri kat rumah tu. Maksudnya tuan-tuan boleh asing kertas untuk kertas, kaca untuk kaca, aluminium untuk aluminium. Nanti dia pandai lah masa dia nak buang tu. Sebab apa? Kalau di perumahan biasa ada jadual. Kalau tuan-tuan tengok dekat depan taman perumahan tuan-tuan tu, dia ada signboard. Sebab kita bayar cukai pintu, dia ada signboard. Bila ada signboard tu, dia ada tulis waktu pengambilan barang-barang kita semula. Nanti dia akan ambil depan rumah tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga macam komputer lama ke apa, tuan-tuan jangan letak dalam tong sampah yang hijau tu. Sebab apa? Kalau tong sampah tu dia masukkan dalam lori yang dia panggil kompakter tu. Lori sampah tu dia panggil kompakter. Bila buang dalam kompakter tu nak tarik ke atas, dia akan rosak. Sistem tu rosak. Bila rosak, dia akan melibatkan kita balik, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan melibatkan alam flora je. Hantarlah alam flora, dah dibayar kan. Rosak-rosak lah lori alam flora. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Tidak sama sekali. Bukan lori alam flora yang jadi masalah, tapi dia akan membalikkan kepada kita. Kenapa? Sebab hari ni dia tak datang, hari esok dia tak datang, lambakan sampah dalam tong sampah itu akan jadi banyak. Dan 2-3 hari pergi ke seminggu, tuan-tuan dah mula pening lah. Hari-hari kita buang sampah, bukannya 2-3 hari baru buang sekali. Tak, hari-hari kan. Kalau tak memasak pun kita akan membeli. Membeli pun balik dengan plastik dengan kertas, makanan pembungkus pembalut makanan kalau makan pizza.
macam Nur Amin Kristina makan pizza, Afiq Syami makan pizza. Dia ada kertas. Dah kita boleh melakukan kita semula guna 3 tong ni. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin, benda ni pun boleh jual. Ada yang pusat-pusat kita semula yang melakukan pembelian barang-barang seperti tin, kertas, bateri kereta, komputer pun sekarang ni dia beli kan. Komputer yang lama-lama yang monitor besar-besar dulu, macam monitor rumah saya lah. Saya pakai yang besar kan. Masih elok pakai lah. Tu zaman arwah ayah saya tu. Elok lagi pakai. Jangan membazir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gitulah untuk kita semula. Jadi kenapa sampah ni bahaya sangat? Kenapa plastik ni bahaya sangat? Plastik ini boleh menghasilkan nyamuk Aedes, tuan-tuan dan puan-puan. Nyamuk Aedes. Sekarang ni kalau dekat tempat saya pun agak bahaya lah tentang nyamuk Aedes ni. Tuan-tuan dan puan-puan perlu membantu kita untuk menghapuskan nyamuk Aedes ni dengan melakukan pengasihan kita semula. Alah kilat, dia orang buang kat sana pandai-pandai lah dia orang. Ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila di sana penuh dia akan sampai ke sini. Apabila di sana penuh dia akan ke sini, tuan-tuan dan puan-puan. Faham ya maksud saya? Maksudnya kita buang kat tempat orang, dia akan sampai ke tempat orang. Dia akan sampai ke tempat kita nanti satu hari nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kilat, habis orang buang sampah haram tu macam mana? Aku nampak dia baling sampah sana, baling sampah sini. Tuan-tuan jangan risau, ada nombor untuk dihubungi. Tuan-tuan boleh Google nombor tu, SW Kop Pahang. Nanti saya cerita pasal nombor tu. Kenapa dia ni? Apa benda dia orang ni pakaian sebiji macam polis, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada paku, ada apa, dia ada sistem dia panggil sistem macam polis ni, sistem macam ketenteraan. Dia boleh menjalan ke atas, dia boleh menangkap orang, dia boleh bawa charge orang tu, dia boleh bawa orang tu ke mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semula tadi saya balik mana, dia adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab kita, tanggungjawab anak kita, tanggungjawab mak ayah kita, tanggungjawab kita supaya orang pada masa hadapan akan menjalankan tanggungjawab kita semula ini. Dia orang akan sentiasa berjalan dengan kita semula dan tidak membuang sampah sewenang-wenangnya sehingga pusat pengumpulan sampah yang ada kalau kat laut ni seretik. Seretik mak jauh. Penuh ya. Dia akan menghasilkan pencemaran-pencemaran yang seterusnya. Tuan-tuan tahu lah kan, Malaysia ni dia ada berapa jenis musim. Di raut sendiri semalam hujan, hari ni panas, lepas tu angin kencang, ribut, tercabut rumah orang, atap rumah. Tu kalau sampah kita buang merata, dia akan sampai ke mana-mana. Sebab angin akan bantu, hujan akan bantu. Kalau buang tepi sungai, hujan, air sungai naik, bawa sampah-sampah sekali. Kalau buang merata-rata tepi jalan, angin tolak, sampai ke rumah kita nanti mesti sampai. Kalau buang dalam sungai tu, air yang kita minum tu dari sungai. Kita ambil air pahit yang kita bayar tu, air pahit JBA tu, yang korang selalu marah-marah tu. Jadi air tu pun sampai ke rumah kita. Dah kau buang sampah tepi sungai, sampah masuk dalam sungai, nanti dia akan berkitar dalam sungai tu, dia akan sampai juga dekat paip tu. Jadi pencemaran, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya siapa yang akan kena? Kita balik. Kita kena buang dengan cerdik, dengan pandai. Tak boleh buang sesuka hati, nanti meraban-raban. Yang kena kita balik. Tuan-tuan dan puan-puan ingat dan pegang kata-kata ni, yang kena adalah kita semula. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita tentang minyak masak. Minyak masak sekarang ni kita jangan terus buang ke dalam lubang sinki, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terus kita curahkan ke dalam sinki, kerana minyak masak ini juga akan menjadi pencemaran. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan saya melakukan kita semula minyak masak. Sekarang kalau dekat raut yang paling dekat Pekansari Benta, dia ada membeli minyak masak yang terpakai. Dia beli minyak masak terpakai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kontak dia. Harga dia memang pelik-pelik, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang boleh menguntungkan kita kembali. Boleh menguntungkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang dia beli lebih kurang harga sama lah macam aku beli minyak masak. Dia ikut harga pasaran lah. Harga pasaran.
Dia pun ada harga pasaran dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahukah kebanyakan minyak masak terpakai dibuang secara salah ke dalam sinki ya. Jangan buang dalam sinki tu direct. Guna balik tong kalau ada dia, kalau beli tong lah, kalau beli plastik lah. Jadi kalau beli plastik gunalah medium standby lah, tong air yang besar tu untuk curahkan minyak masak yang terpakai ni. Nanti bawa pergi benta boleh jual. Kalau bahagian raut ni benta. Jadi tuan-tuan search je dalam Facebook. Alah, cari Neolofa boleh cari. Tik Zakia. Tik Zakia dah lama lah. Mira Fiza boleh cari. Carilah tempat kita semula dekat Facebook tu. Kita semula minyak masak. Kalau tuan-tuan tempat lain lah. Kalau raut saya beritahu kat benta lah. Mungkin lepas PKP ni dia akan sampailah ke daerah raut. Ni kita balik. Ni tadi sampah, lambakan sampah di tempat kita sebut. Ni dia ambil gambar dekat, nak bagi nampak mesin dia. Kalau ambil gambar pakai helikopter, pakai drone, nah, Gunung Ganang. Okey. Jadi mesej saya pada hari ni tuan-tuan dan puan-puan, dah nak habis, dah nak sampai ke penghujungnya. Ni dia. Gambar memang tak clear lah. Maklumlah PKP kan. Mana ada kedai komputer yang buka time PKP ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenalah asingkan sampah kita ni pada demi masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah membantu bumi kita. Mesej ni memang daripada bumi untuk kita membantu bumi kita menjalankan program asingan semula sampah, yang mana kita recycle, reuse dan reduce. Recycle, reduce. Nak terbalik pun boleh. Nak reuse, nak recycle, nak reduce. Nak reduce, nak reuse, nak recycle boleh. Dia ada 3 tu lah. Recycle 3R lah. Alamak, ada lambang dia tadi saya print. Tak ada. Penyimatan kertas tu. Saya print. Dia ada lambang yang pusing tu. Macam 3 lambang tu. Tak susah pun. Jadi kita pergi ke zon pasar malam, pasar pagi, sama-sama lah guna plastik kan. Janganlah buang merata-rata. Tu yang orang marah tu. Sebab apa, nanti tikus akan datang, anjing liar, kucing liar, dia akan bau penyakit nanti. Dia akan sampai ke rumah kita juga. Tuan-tuan dan puan tak apa, alah pasar jauh, saya duduk raut, pasar dekat luar kan. Nanti sampai tuan-tuan dan puan, orang akan buat macam tu pula. Sebab tuan-tuan dah bagi contoh. Kilat buang kat sana, relax je, kita buang lah kat sini. Ini kan rumah kilat, biar dia rasa. Dah sampai kat rumah kita kan. Kadang kita fikir benda tu tak sampai pun dekat kita. Benda tu akan settle dari dia akan settle dari jauh. Tak ada masalah pun dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan jangan pentingkan diri sendiri. Yang saya minta jangan pentingkan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan dan saya juga tidak boleh mementingkan diri sendiri, kerana berfikir tentang masa depan anak kita. Sebab mesej ini saya datangkan daripada bumi. Bumi nanti dia dah tak tahan, dia akan keluarkan macam-macam penyakit bahana yang akan seterusnya kan. Tuan-tuan dengan saya pun dah berbulan duduk rumah, dah tak bekerja, kurang pendapatan dan apa semua. Bermasalah lah. Memang saya sakit-sakit badan, sakit lutut, sakit kaki sebab tak bekerja. Takkan nanti dah 20 tahun ke hadapan kan. Macam sekarang umur 34, umur 54, kena lagi PKP. Kena lagi tahan duduk rumah 3 bulan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah ni sekali dalam hidup saya. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan. Cukup mengajar kita erti keseksaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, boleh search dekat Facebook. Tengok Jepun dia punya longkang pun dah ada ikan kan. Dia tak buang minyak masak dalam longkang. Bersih longkang ni, air pun jernih. Longkang ke sungai? Longkang cik, kata dia. Longkang. Ingatkan sungai, ada ikan. Jadi longkang tu digunakan untuk pengaliran air-air yang bersih. Bukannya air tu bertakung. Dia takung air. Memanglah longkang yang kau tengok tu. Tak tuan-tuan dan puan-puan. Memang air tu air yang bersih. Yang keluar dari rumah dia air yang bersih. Kau berak, kau kencing tu keluar juga pergi longkang. Tak tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita dah ada sistem pembentungan dalam lubang tandas tu. Kalau sistem tu baik di rumah tuan-tuan dan puan-puan, memang dia bukan keluarkan najis yang tuan-tuan
katalah buang yang besar, dia tak keluar yang buang yang besar tu, dia akan keluar cecair saja yang pepejal tu akan situ, dan kita boleh panggil agensi lain untuk sedut kita boleh panggil agensi lain untuk sedut najis tu kalau tersumbat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita sama-sama berfikir macam mana nak jadikan longkang di Malaysia ni sampai boleh bela ikan, sampai longkang di Malaysia ni mengeluarkan air yang bersih, biar jadi macam Jepun. Sama-sama kita berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengakhirkan live saya pada hari ini, tak boleh nak panjang-panjang live bulan puasa ni. Sebab apa? Kalau panjang sangat nanti takut ke lain. Kan? Banyak dugaan, tapi bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Dengar kata sekarang kalau pergi, contoh kalau Raub lah, pergi beli makanan dekat radar ke apa yang ada, kena tulis nama, ambil suhu, pakai topeng cantik lah, orang tak kenal, tapi ambil suhu okey lagi. Memang insya-Allah lah kalau tuan-tuan dan tuan apa sihat, memang tak kena kan, memang dia tak suruh balik, dia kata tak apa. Jadi yang tulis nama tu kantoi tuan-tuan dan puan-puan, kantoi kan. Kalau kita menipu berdosa tuan-tuan dan puan-puan. Dah bulan puasa tak puasa kita tulis nama salah, dah kita tulis nama betul lah. Dah kantoi. Nanti orang jabat kesihatan datang cek, pukul 10 pagi, 11 pagi Muhammad Kilat datang beli makanan, dah kantoi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hati-hati. Okey, akhir kalam pada hari ini, sebuah tapak pelupusan sampah itu yang haram, boleh kita hubungi pejabat SW Corp. Apa benda SW Corp ni? Apa benda SW Corp ni? Apa benda SW Corp? SW Corp ini senangnya pegang kata kunci dia ialah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Susah tengok. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, SW Corp. SW Corp ini dia boleh membawa syarikat atau orang persendirian ke mahkamah. Dia boleh mengikut Seksyen 71/1 Akta 672, iaitu denda minimum sebanyak RM10,000 dan maksimum sehingga RM100,000. Dan di Raub kita dengar kata ada juga 2-3 kes yang mana pembuangan sampah haram ni yang akan diselesaikan. Jadi terima kasih kepada SW Corp yang sentiasa membangunkan, membangkitkan, menceritakan tentang bahayanya sampah haram ini, tentang sampah yang terbuang banyak sangat sekarang ni. Jadi terima kasih kepada SW Corp, terima kasih juga kepada KPKT, Kementerian KPKT, yang mana YB Zuraida sekarang dia punya bos, menteri dia. Terima kasih juga sebab sentiasa memberi kempen-kempen yang menyedarkan, sentiasa melakukan kempen-kempen, sentiasa melakukan aktiviti yang banyak membantu kita rakyat Malaysia untuk sentiasa menjaga kebersihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali terima kasih kerana bersama dengan live saya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, jaga kesihatan, jaga diri, dan jangan lupa pakai mask pakai face shield. Face shield lah. Dan terima kasih kepada frontliner di Raub, PDRM, KKM, hospital, bomber hari dia bagi basuh, pejabat penerangan ni bawa wheel on board tu, dia pusing beritahu mesej-mesej. Terima kasih juga kepada pejabat daerah, pejabat majlis daerah. Terima kasih belaka yang memang sentiasa APM. APM jangan dilupakan. Terima kasih APM pun sentiasa. Dan 2-3 hari ni kita dilanda banjir di beberapa kampung di Raub. Jadi terima kasih mereka yang banyak membantu. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada rezeki lebih nak membantu, boleh terus direct tanyalah dekat PDT. Dalam penduduk Raub tu ada atas tu, dekat atas tu ada share dalam penduduk Raub, dalam penduduk Raub bisik-bisik ada, dalam penduduk Raub directory ada nombor tu. Tuan-tuan boleh hubungi nombor tu nombor PDT yang mana tuan-tuan dan puan-puan rasa ada nak membantu ataupun memerlukan bantuan. Tuan-tuan boleh hubungi nombor tu. Tak ada masalah. Insya-Allah dia orang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan dari segi keperluan asas. Janganlah minta bantu suruh bayar kereta, suruh bayar
Ni mungkinlah susah, kita boleh usahakan tapi sukarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga apa-apa telefon je kat nombor tu. Sementara PKP ni lah. Lepas ni mungkin cara dia lain. Tuan-tuan dan puan-puan, yang risau, kita bersama-sama. Kita sentiasa bersama. Bersama sehingga akhirnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, insya-Allah. Kita nak raya tak lama dah, dalam 10 hari 9 hari lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.